Kita berkatilah sesi kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita dalam kapsul rezeki dari langit. Ana Rohani pun ada tu join. Semua yang nonton terima kasih. Jadi kita dah sampai ke kunci 9, taubat cuci hati. Dah 9 minggu dah kita bersama. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Puan Ida. Jadi sebagai mukadimah lah, kita tak nak buang masa, kita nak tahu kenapa Puan masukkan tajuk taubat cuci hati dalam buku rezeki dari langit. Dan kunci kali ini tentang apa, Puan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Ami dan juga sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Syukur kita dah sampai ke episod yang ke-9, macam drama siri pula kan. Okey, tajuk malam ni ialah taubat cuci hati. Apa sebenarnya saya nak cerita dalam topik kali ni? Saya nak kongsikan kenapa saya menulis taubat cuci hati dalam buku rezeki dari langit. Okey. Sebelum ni, cuba kita ingat. Sejak bila kita mula bertaubat? Senang ceritanya kan. Yang selalunya yang kita sedar, yang kita tahu, kita lafazkan istighfar tu. Taubat ni maksudnya ialah kembali kepada Allah kan, atau lebih mudahnya kita beristighfar kepada Allah. Kita melafazkan istighfar selalunya yang kita sedar selepas sebaik habis solat. Yang 3 kali tu kan, 3 kali lepas habis bagi salam tu kita istighfar. Itu biasalah bagi kita. Okey. Tapi selepas tu sebenarnya kalau kita perasan dalam hari-hari kita buat tak taubat? Kita buat tak istighfar selain di luar waktu solat? Kadang kita lupa kan? Kadang kita lupa. Kita sibuk dengan rutin harian kita lupa nak beristighfar. Selain beristighfar, kita boleh buat solat sunat taubat, ataupun kita mengamalkan sayyidul istighfar. Tapi memang sebelum ni bila saya perasan bila kita memulakan hidup kita tanpa kita sedar, bila kita banyakkan istighfar, kita rasa macam rutin harian kita ni biasa je. Tak ada apa impak pun kan. Kadang bila kita resah gelisah pun kita rasa kita boleh selesaikan sendiri masalah kita. Tapi hakikatnya kita ni sebenarnya bergelar seorang pendosa kan. Sejak kita akil balik, kita memegang title seorang pendosa. Jadi bila kita bergelar seorang pendosa, kita sebenarnya tanpa kita sedar, kita memegang tiket keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melafazkan istighfar tu untuk memohon keampunan, untuk meraih syurga Allah kan. Jadi kita lupa tu tiket untuk ke syurga tu dengan istighfar, dengan rahmat Allah. Jadi bila kita lupa, memang kita lalailah dengan rutin harian kita. Kita mengejar duniawi. Bila kita lupa, kita pun terlupalah bahawa kita ini seorang yang bermaksiat kepada Allah. Kita ingkar, kita lalai dengan duniawi, kita lalai untuk mengamalkan apa yang Allah suruh kan, yang sepatutnya. Jadi bila kita lalai, memang kita larilah daripada istilah taubat tu. Jadi bila kita fikir-fikir baliklah, kita muhasabah diri. Taubat ni dia sebenarnya kunci utama untuk kita bermuhasabah diri. Bila kita betul-betul bermuhasabah diri, kita yakin kita boleh kembali kepada Allah kan. Jadi banyakkan istighfar. Jadi kita banyak beristighfar, insya-Allah kita bolehlah mengingat apakah kemaksiatan yang kita buat. Jadi bila kita yakinlah kita ni aku ni berdosa lah, aku ni banyak maksiat, aku banyak buat maksiat. Kita banyaklah mengingati Allah dengan melafazkan istighfar tu. Jadi sebenarnya bila kita tahu, kita bukan setakat tahu, kita kena sedar. Bila kita sedar, jadi secara automatik kita beristighfar. Bila kita tak sedar, itulah kita macam lalai kan. Kita lalai, kita leka, kita tak buat pun istighfar tu.
setakat yang 3 kali lepas solat tu cukup. Walhal Nabi pun seperti yang kita sedia maklumkan, Nabi pun beristighfar, Nabi pun bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat ada dalam 70 ke 100 kan, 100 kali Nabi SAW bertaubat kepada Allah. Jadi apatah lagi kita hamba yang bukan maksum ni, kan? Nabi yang maksum pun beristighfar, apatah lagi kita. Kita ni banyak dosa, jadi banyakkan istighfar. Bila kita beristighfar, titik-titik hitam yang ternoda dalam hati kita ni, insya-Allah dia akan gugur satu demi satu dan bersihlah, insya-Allah. Allah akan bersihkan hati kita. Allah akan kelorok hati kita dengan istighfar yang kita buat tadi. Jadi saya rasa poin penting dalam rezeki dari langit tu, kita beristighfar setiap hari selain waktu solat. Kita buat kerja apa-apa pun, kita lafaz istighfar. Ada masa terluang setiap hari kita buat solat taubat 2 rakaat, insya-Allah minimum. Jadi Puan, soalan yang mungkin orang akan tanya, kaitan taubat dengan rezeki. Apa kaitan dua benda ni? Taubat, rezeki. Okey, bila kita dah sedar tadi kan, kita dah sedar kita ni seorang pendosa, banyak maksiat dengan Allah, banyak keingkaran kita, banyak terang-terung kita dengan Allah kan. Jadinya kita akan tercari-cari lah apa kelebihan istighfar ni. Manusia yang selalu macam tu kan, kita suka tahu apa fadilatnya, apa kelebihannya kan. Jadi selalu yang kita baca ialah pesan Nabi SAW. Barang siapa yang perbanyakkan istighfar, Allah akan permudahkan kan. Allah akan lapangkan apa yang sempit, mudahkan yang susah. Dan yang paling kita suka dengar, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi bila perkataan rezeki tu terkait dengan perkataan istighfar, kita pun seronok lah. Macam tu kan. Jadi bila kita dah yakin, kita yakin dengan apa yang Allah janji melalui sabda Nabi SAW. Kita yakinlah rezeki daripada Allah tu melalui pintu yang kita tak tahu. Jadi daripada situ kita tahu, insya-Allah ada rezeki daripada Allah ni. Rezeki yang macam mana? Tanpa disangka-sangka. Janganlah kita macam berfikir-fikir apa Allah nak bagi, apa Allah nak bagikan. Memang kita tertunggu-tunggu, tapi jangan nyangka-nyangka. Jangan Allah nak bagi macam mana pun, itu ikut suka Allah. Sebab itu kerja Allah kan. Okay. Selain tu, apa kaitan dia istighfar dengan rezeki? Kalau kita belik-belik Al-Quran lah kan, kisah-kisah para anbiya ni, bila para nabi pun buat dosa tapi mereka still maksum kan, tetap Allah memberi keampunan dan diberi ganjaran syurga. Para nabi memang akan berakhir dengan syurga kan. Jadi bila kita belik Al-Quran, kita renungkan balik doa-doa yang para anbiya lafazkan, apa permulaan doanya? Mohon keampunan Allah kan. Para nabi tak minta apa pun ganjaran duniawi. Para nabi akan sebut dulu, ya Allah kami mohon ampun kan. Apa ni, Rabbil firli kan. Jadi bila kita yakin para nabi buat permulaan doanya dengan istighfar, kita pun buat benda yang sama. Kita mulakan doa kita dengan istighfar. Kemudian bila kita belik lagi sirah-sirah para nabi, bila mereka mulakan doa tu dengan istighfar, apa yang mereka dapat? Mereka tetap diuji kan? Para nabi tetap akan diuji. Jadi bila mereka diuji, Allah akan hulurkan bantuan dan pertolongan. Kemudian Allah akan melapangkan apapun kesempitan yang mereka lalui. Selain itu, apa-apa kesusahan Allah akan ringankan. Dan akhir sekali yang paling kita suka dengar ialah Allah pasti ganjarkan, Allah akan ganjarkan, bukan maksudnya para nabi tadi akan berakhir dengan syurga kan. Jadi kita nak ke tidak dengan syurga? Mesti nak kan. Jadi rezeki yang memang kita tertunggu-tunggu, paling besar rezeki ni ialah masuk syurga. Jadi kita ikutlah apa yang para nabi buat. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kunci taubat ni yang Puan cerita dalam ni, ragam anak dengan ibu bapa lebih kurang macam dewasa dengan Allah. Boleh Puan kongsikan pasal ni? Dia punya analogi tu. Analogi tu kan. Kenapa saya buat analogi ni? Dia macam cerminan.
kita di dunia, kita ada anak-anak kan. Kita rasa kita berkuasa pada anak-anak kita. Kita memiliki, macam seolah-olah kita memiliki mereka. Okey kan? Jadi kita ambil contoh macam anak-anak nak main game. Mama nak main game, mama nak gadget kan. Kita mula tak bagi. Tapi kita lembut hatilah, okeylah tak apalah, zaman sekarang memang anak-anak dibagi dengan gadget. Okey, kita pun bagi. Okey, tapi janji. Kita buat deal kan. Boleh tengok 2 jam je. Okey. Habis 2 jam tak berhenti. Okey, mama denda kan. Sekalinya anak kita tak berhenti pun lepas 2 jam tu. Dia tak berhenti, dia ralik. Jadi kita pun geram, kita marah. Kita tutup wifi, kita rampas gadget, kita marah dia orang kan. Jadi bila kita fikir-fikir balik, kita nak anak kita minta maaf. Bila mereka tak minta maaf, kita marah, kita still marah kan. Esok mama tak akan bagi juga gadget sebab tak minta maaf. Jadi kita mengharapkan anak-anak minta maaf. Jadi sebenarnya bila kita fikir balik, dia seolah-olah cerminan kita dengan Allah. Allah adalah lebih berautoriti kan, lebih berkuasa pada kita sebagai hamba-Nya. Jadi bila kita kata nak sesuatu kan, kita minta pada Allah, kita doa pada Allah. Ya Allah, kau kabulkan aku begini dan memang Allah baiklah, Allah bagi apa yang kita nak. Kan? Tapi kita ralik dengan contoh kemewahan, dengan kekayaan, dengan apapun nikmat yang Allah bagi, kita ralik. Jadi kita buat contohnya nikmat-nikmat yang Allah bagi tu, kita buat benda yang tak senonoh, kita bermaksiat, kita ingkar kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah marah lah, mesti Allah murka sebab kita telah melalaikan apa nikmat yang diberi. Jadi bila kita lalai, Allah tarik balik dengan cara dia. Tak kisahlah dengan cara halus, dengan cara kasar ke apa ke, itu hak Allah kan. Itu semua kerja Allah. Jadi kita rasa macam kenapa Allah ambil balik, kenapa kan. Jadi kita pun rasa marah. Bila kita rasa marah, kita minta balik pada Allah dalam keadaan yang merayu-rayu. Macam anak kita tadi, mama nak gadget lagi. Sama juga dengan kita. Ya Allah ampunkan aku kan. Kita kembali kepada Allah. Jadi bila kita dah kembali kepada Allah, Allah itu maha belas, sangat maha belas dan maha baik. Jadi bila kita dah merayu, kita dah bertaubat, kita dah kembali kepada Allah, dah beristighfar, dah buat solat sunat taubat, Allah bagi. InsyaAllah Allah bagi. Allah akan bagi dengan cara dia. Dan bila kita mengulangi benda yang sama, macam anak-anak kita lah, kita buat benda yang sama dan gitu juga Allah. Jadi analoginya macam tu lah lebih kurang. Apa-apa kena kembali kepada, bila kita buat salah, kita rasa salah, kita kena kembali kepada Allah. Macam tu anak-anak kita. Faham? Okay Wan, sebagai penutup kapsul kita malam ni. Untuk taubat cuci hati, kesimpulan kita. Bismillah. Okey. Untuk penutup, kali ni saya nak tutup dengan soalan lah. Hari ni berapa banyak kali kita istighfar? Okay, setiap kali tak kita istighfar, setiap masa tak kita istighfar. Okay, kalau rasa hari ni kurang istighfar, kita mulakan esok, apa pun pekerjaan yang kita buat, okay, kita istighfar kan. Sebaik-baiknya amalkan sayyidul istighfar. Panjang tapi insyaAllah kita boleh hafal. Kemudian lagi satu, saya nak kita cuba buat eksperimen. Contoh lusa esok kita dah beristighfar kan, istighfar, kita aktifkan buat istighfar tu setiap masa 24 jam. Tapi bila cuba pula tulat esoknya kita cuba, kita tak buat istighfar. Apa kita rasa? Ada tak perbezaan? Daripada situ kita akan menilai rezeki ketenangan hati tu macam mana. Itu eksperimen yang saya tinggalkanlah pada tuan-puan untuk cuba. Betapa istighfar itu nikmat untuk kita mencuci hati untuk kembali kepada Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Puan Ida untuk kunci 9, taubat cuci hati. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Kunci 10, membina yakin. So apa yang kita dapat dalam malam ni, kita amal dan kita sampaikan. Dan lazimi istighfar seperti yang disarankan oleh Puan Ida lah. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.